Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh jawab. Semua sihat ya? Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Sihat, Ustazah. Okey, alhamdulillah. Bila sihat kita sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okay, macam biasalah semua faham peraturan Google Meeting bila Ustazah mengajar nanti, bila Ustazah dah start mengajar nanti, semua boleh tutup mic. Bolehkan suara dulu. Nanti bila Ustazah tanya ataupun Ustazah sebut nama, nanti baru kamu akan kamu dibenarkan untuk membuka. Sebab kita tak nak nanti ada yang mengganggu. Bila Ustazah cakap nanti tak dengar kan, sebab gangguan daripada ialah bila Google Meet memang begitu ya. Okey. Baik. Ustazah harap kamu semua sihat. Macam sekarang ni kan dah COVID apa semua, jadi jaga diri dalam kita tak jumpa. Okey, ini kali pertama Ustazah jumpa kamu secara bersemuka. Okey, secara bersemuka sejak sebelum cuti raya itu Ustazah harap perjalanan untuk petang ini dapat berjalan dengan baiklah. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama tanda tangan untuk mendapat keberkatan ilmu yang kita pelajari pada hari ini dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Yang lain boleh mutekan suara dulu ya. Sekejap ya, Ustazah punya Okey. Semua nampak Ustazah punya slide tu? Tak nampak. Tak nampak. Nampak. Sekejap ya. Okey. Fine. Nampak. Okey. Tak nampak? Ada yang tak nampak lagi ke? Nampak. Siapa yang nampak angkat tangan? Siapa yang nampak angkat tangan? Siapa yang nampak angkat tangan? Okey, bagus. Okey, kita nak mula dah ya. Ustazah harap kamu semua tutup mic dulu. Mutekan dulu. Kejap lagi kita akan mula. Okey, kejap. Allahu Akbar. Kejap ya, kejap. Nampak ya? Nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kamu nampak, okey. Tengok ya kejap ya. Tauhid hari ni macam biasa dengan Ustazah. Pelajaran tauhid lah. Okey, pelajaran yang ketiga. Okey, sedar tak sedar kita dah masuk pelajaran yang ketiga, iaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada
kepada Allah. Kejap ya Ustazah, sambil-sambil tu Ustazah request Ustazah terima request daripada yang baru masuk ni. Okey, baik. Beriman kepada Allah. Kita dah belajar kan minggu lepas sebelum ni rukun iman ada berapa? Ada 6 perkara. 6 perkara. Jadi hari ni kita masuk 6 perkara. Okey, baik. Hari ni kita masuk tentang iman. Okey, boleh tutup mic dulu ya. Ustazah bagi tahu tadi kan. Okey, tutup mic dulu. Bila Ustazah kata tutup mic, kamu tutup mic lah. Nanti bila Ustazah kata buka, kamu buka. Okey, jelas ya? Okey. Kejap, Ustazah punya slide ni lari-lari lah pula. Aduh. Kejap. Okey. Ada yang baru masuk. Kejap, selamat datang kepada yang baru masuk. Okey. Apa Okey. Okey, beriman kepada Allah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah? Okey, beriman kepada Allah, kita percaya beriman tu, ingat tak saya terangkan sebelum ni, beriman maksudnya percaya. Okay, so beriman kepada Allah maksudnya kita percaya Allah. Kejap. Saya lupa rekod. Nanti takut ada kawan-kawan yang ketinggalan, kita boleh tengok record meeting Okay. Okay, kalau sebenarnya apa yang Ustazah tulis dekat paparan skrin dekat slide Ustazah tu, dekat slide Ustazah tu lebih kepada beriman, lebih kepada sama sahaja seperti dalam buku teks. Nak tengok dekat dalam buku teks pun boleh juga, surat 23. Okay, tapi dekat dalam Ustazah punya slide ni, dalam Ustazah punya slide ni, dia sama sahaja seperti mana yang Ustazah ambil di dekat dalam buku ni lah, buku teks. Okey, baik. Beriman kepada Allah ialah percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada walaupun kita tak nampak dia. Okey, kita tak dapat lihat dia, kita tak dapat rasa dia. Okey. Jadi beriman kepada Allah, yang kita percaya Allah Ta'ala itu ada, kita percaya Allah Ta'ala itu Esa. Okay, Esa maksudnya satu, tunggal. Allah Ta'ala sahaja Tuhan kita. Kita tak percaya bahawa Tuhan yang banyak. Macam agama-agama lain ada banyak Tuhan. Tapi dalam agama Islam kita ada satu Tuhan. Okey, beriman kepada Allah juga maknanya kita percaya bahawa Allah sahaja yang layak kita sembah. Kita tak boleh sembah Tuhan selain daripada Allah. Bila sebut Allah tu satu, maknanya selain daripada Allah kita tak boleh sembah. Tu membuktikan bahawa kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu satu. Okey, Allah Ta'ala mempunyai nama dan dia mempunyai nama ataupun kita panggil Asmaul Husna, serta mempunyai sifat-sifat dia. Okey, Allah Ta'ala pun ada sifat-sifat. Okey, Allah Ta'ala pun ada sifat-sifat macam kita manusia, kita pun ada sifat kita. Sifat rajin, sifat malas, sifat apa lagi? Banyak sifat, banyak sifat. Sifat suka membantu. Okey, itu salah satu. Tapi kita tak boleh samakan sifat kita dengan sifat Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan. Kita ni makhluk Allah Ta'ala, kita ni manusia. So tak sama. Jauh beza, memang tak sama sekali. Tak sama. Okey, baik. Beriman kepada rukun iman. Beriman kepada rukun iman ialah beriman kepada Allah. Tadi kan kita punya tajuk kita tadi, beriman kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. So, beriman kepada Allah ni rukun iman yang keberapa? Baru saya suruh buka mic. Okey. Beriman kepada Allah rukun iman yang keberapa? Satu. Kedua. Lagi? Siapa lagi nak jawab? Saya. Kedua. Lagi? Keempat. Keempat. Lagi?
Satu. Kalimah. Satu. Siapa yang jawab? Satu. Izara. Satu ke pertama? Satu ke pertama? Pertama. Okay. Tadi jawapan yang ketiga, keempat, kedua, semua tepat. Yang tepat tadi yang jawab yang pertama. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Okey, baik. Dah boleh tutup mic. Okey, dah boleh tutup mic. Mutekan dulu. Okey. Okey, seterusnya dengar dulu Ustazah bagi penerangan. Okey. Jom kita sama-sama nasyid dulu. Kita nak nasyid ni. Ataupun mungkin kamu pernah dengar lagu ni. Dengar Okey. Sifat 20. Allah wujud kidam baka muhalafatuhul hawadisi iramuhi nafsihi wadaniyah kudarah iradah ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okey, selesai untuk video tadi. Just untuk ni lah, untuk apa, supaya Ustaz nak terangkan tentang yang kita yang kamu perlihatkan tadi, tentang sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah. Okey. Baik, tengok yang tadi kita sebut tu ialah sifat wajib bagi Allah. Kalau kamu mungkin kamu boleh tanya, Ustazah, apa maksud sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib tu maksudnya yang wajib macam solat tu ke? Solat, kena berpuasa, kena menghormati ibu bapa, begitu ke? Tidak. Okey, maksud sifat wajib. Okey, saya terangkan bagi kamu ingat. Okey, baik. Sifat wajib bagi Allah maknanya sifat-sifat yang mesti ada pada Allah. Okey, sifat wajib bagi Allah maknanya sifat-sifat yang kita nak baca ni, yang tadi kita, kalau kamu ingat, Allah wujud kan? Kidam baqa. Sifat-sifat yang banyak tu merupakan sifat yang mesti ada pada Allah. Mesti ada pada Allah. Kalau tak, dia tidak bergelar Tuhan lah. Okey, apa dia sifat-sifat tu? Okey, baik. Sebelum tu, sifat wajib bagi Allah, sifat yang mesti ada pada Allah ada 20 sifat. Ada berapa? 20 sifat. Ada 20 sifat. Jadi kalau lepas ni saya tanya berapa bilangan sifat wajib bagi Allah, kamu dah boleh jawab. 20 Ustazah. Ada berapa bilangan sifat wajib bagi Allah? Ada 20 Ustazah. 20. Jadi kalau tiba-tiba, mana tahu kan, tengah-tengah jalan ke ataupun terserempak dengan kamu dekat mana-mana kan, lepas PKP ni kan, jumpa kat Alamanda ke kan, jumpa Saif. Saif, ada berapa sifat wajib bagi Allah? Kamu boleh jawab 20.
Apa maksud sifat wajib bagi Allah? Kamu pun boleh jawab. Sifat wajib bagi Allah ialah sifat yang mesti ada pada Allah. Mesti. Macam kita lah solat. Solat mesti, wajib kita kena lakukan. Kalau kita tak buat, kalau kita tak solat, hukumnya berdosa. Itu maksud sifat wajib bagi Allah. Okey, yang pertama. Okey. Wujud. Wujud yang kita sebut tadi. Allah wujud. Allah tu wujud. Wujud tu apa? Wujud ialah Allah Ta'ala itu sifatnya ada. Ada, dia ada. Ada. Tapi kalau kita kata ada, mana Allah tak nampak pun. Kan kadang-kadang kita terfikir, mana Allah ni tak nampak pun. Tapi kita percaya. Kan? Percaya bahawa benda tu, bahawa Allah Ta'ala itu ada. Sebab apa? Sebab kita sudah dididik, dipupuk daripada kecil. Daripada ibu ayah ataupun daripada tadika. Bahawa Allah Ta'ala tu ada. Kita pun tak banyak soal, mana Allah? Tak nampak pun Allah. Kan? Kita contoh kita ada ibu bapa. Tapi kita nampak ibu bapa kita. Tapi Allah mana? Allah Ta'ala itu berada di mana-mana. Cuma kita dipupuk supaya beriman, supaya percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Cuma kita tak nampak. Bagaimana nak nampak? Nantilah masa kita ke alam barzah, bila kita duduk dalam kubur ataupun bila ke akhirat nanti, kita akan nampak Allah. Okey? Jelas So, sifat wajib yang pertama bagi Allah ialah wujud. Wujud. Wujud maksudnya ada. Allah Ta'ala itu sifatnya mesti ada. Okey, mesti ada. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah qidam. Tadi kartun tu nyanyi kan? Allah wujud qidam. Allah wujud qidam. Qidam yang kedua. Apa maksud qidam? Qidam maksudnya sedia. Sedia ada. Sedia, sentiasa ada. Okey? Okey, qidam. Nombor 3, baqaq. Allah Ta'ala itu wajib bersifat baqaq. Allah Ta'ala itu mesti. Tadi Ustaz sebut apa? Wajib tu mesti. Allah Ta'ala itu mesti sifatnya kekal. Kekal sampai bila-bila. Sebab tu kita tengok Allah Ta'ala ada daripada dulu. Tak tahu bila, sejak bila tak tahu. Wallahu a'lam. Memang dah ada daripada dulu. Kita dah ditanamkan keyakinan kita bahawa kita kena percaya je bahawa Allah Ta'ala itu memang ada. Dan dia akan kekal sampai bila-bila. Kan kekal sampai bila-bila. Buktinya Allah Ta'ala tak mati. Macam manusia kan, makhluk lain dia mati kan, dia bila-bila masa dia boleh mati, bila-bila masa dia boleh binasa. Okey, itu sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga. Okey, seterusnya sifat wajib bagi Allah yang keempat. Okey, yang keempat iaitu mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. So yang keempat ialah mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Nanti lagi tu dia menyebut juga ni. Sebab nanti nak sebut kena lancar kan nak sebut. Okey, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis maksudnya apa? Bersalahan Allah dengan segala yang baru. Ini dia bukannya baru, dia bukannya baru ada Allah Ta'ala. Tak, Allah Ta'ala tu memang dah lama ada. Okey? Macam makhluk lain kan, contohnya kalau ibu kita mengandung, macam manusia ibu mengandung, tiba-tiba dah mengandung 9 bulan, ada baby, ada anak kan, baru ada. Tapi Allah Ta'ala ni dia memang daripada dulu lagi ada. Okey, itu maksud mukhalafatuhu lil hawadis. Yang kelima qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Apa maksud qiyamuhu binafsih? Berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri. Maksudnya adakah Allah Ta'ala itu ada kaki? Tak kan? Maksud berdiri dengan sendirinya, dia boleh ciptakan alam ini, dia boleh tak minta tolong siapa-siapa? Rizqullah minta tolong, saya nak ciptakan manusia. Lepas tu Rizqullah tolong. Tak. Maksudnya dia boleh buat sesuatu tanpa memerlukan bantuan siapa-siapa. Dia nak jadikan apa? Dia nak jadikan gunung ganang. Dia sendiri buat. Dia sendiri ciptakan. Bukan kita yang minta tolong siapa-siapa, minta tolong malaikat ke, tak. Dia boleh buat sendiri. Allah Ta'ala ciptakan kita. Ni, kita ada cukup kaki, cukup tangan, cukup mata, apa semua. Adakah
minta tolong siapa-siapa buat. Contoh kalau kita tengok dalam kisah cerita-cerita orang Inggeris kan. Cerita orang Inggeris kadang dia buat robot, dia buat patung yang menyerupai manusia kan. Orang Jepun orang Jepun ke orang Cina kan. Sekarang ni teknologi dia orang banyak buat manusia daripada patung yang bentuk dia macam hampir-hampir macam manusia. Tapi sebenarnya tak sempurna, tapi ciptaan Allah Ta'ala itu lagi sempurna. Dia buat, tapi Allah Ta'ala buat manusia, ciptakan manusia, ciptakan haiwan, ciptakan tumbuh-tumbuhan, jadikan alam ini tak ada siapa pun yang boleh ciptakan. Tak ada siapa pun yang boleh yang dia minta tolong siapa-siapa. Okey? Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri, maksudnya Allah Ta'ala dia nak ciptakan sesuatu tanpa meminta pertolongan siapa-siapa. Okey, faham? Munif, Rizqullah faham? Rizqullah kalau Ustaz tanya, kalau Ustaz sebut nama, kamu boleh buka mic, begitu ya. Okey, faham kan? Maksudnya Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, maksudnya contohlah dia nak ciptakan bumi, dia nak ciptakan bulan, matahari, dia boleh buat sendiri. Dia tak perlu minta bantuan siapa-siapa. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsih. Okey, banyak ciptaan Allah Ta'ala. Okey, baik. Ustazah nak tanya seorang-seorang. Ustazah sebut nama, kamu buka mic. Ustazah sebut nama, kamu buka mic. Boleh? Okey, kita mulakan dengan Arumi. Arumi boleh buka mic. Okey, yang lain bila Ustazah tak sebut nama jangan buka mic dulu Okey. Arumi. Okey, Arumi. Arumi. Cuba sebutkan salah satu ciptaan Allah Ta'ala. Wujud. Itu sifat dia. Contoh ciptaan Allah Ta'ala ni banyak dekat muka bumi ni. Apa ciptaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan? Manusia, bagus. Rumi nak jawab, tengok bawah sampai. Okey, bagus Rumi. Okey, boleh tutup mic. Kedua, Rizqullah. Rizqullah tadi Arumi sebut tadi manusia. Kalau kamu pula, kamu rasa apa lagi ciptaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan yang tidak memerlukan bantuan siapa-siapa? Bagi satu contoh Ustazah, kat Ustazah. Contoh ciptaan Allah, banyak ni ciptaan Allah Ta'ala ni berjuta-juta. Tadi manusia lagi, makhluk lain lagi. Boleh Rizqullah. Okey, sambil-sambil tu Ustazah tanya. Saif. Yang lain kot boleh standby jawapan. Ya. Boleh bagi satu. Apa dia? Ya. Ada. Okey, Saif nak jawab apa? Tumbuhan, pokok-pokok. Okey. Okey, Saif dah boleh tutup mic. Rizqullah. Nak dengar macam nak jawab tadi? Pokok. Sekali jawab dengan ni. Saif, tumbuhan. Samalah Okey, bagus. Sofia. Okey, Sofia boleh buka mic. Okey, lagi. Kamu dalam kelas ni ada dalam 36-37 orang je. Tapi ciptaan Allah Ta'ala tu banyak. Berjuta-juta. Boleh sebut salah satu. Sofia, apa nak jawab? Saya. Apa dia? Contoh ciptaan Allah Ta'ala. Bagi contoh kat Ustazah. Matahari, bagus. Bagus. Okey, lagi Puteri. Puteri. Afina. Awan, bagus. Nampak kan? Semua dah boleh. Dah ada idea dah tu. Okey, bagus. Okey, Raisha. Haiwan binatang kan? Okey, Rakib. Ya, saya. Sebut satu ciptaan Allah. Ustazah nak kamu menjawab soalan Ustazah. Nak tahu juga apa yang kamu fikirkan. Tumbuhan. Apa lagi? Tuhan. Allah Ta'ala ciptakan apa? Takkan Allah Ta'ala ciptakan Tuhan? Okey, Rakib nanti fikir dulu. Nanti nak jawab baru angkat tangan Okey, Izara Khairin. Izara Khairin. Saya Lagi tahu. contoh ciptaan Allah.
Saya dah tahu. Okey. Saya dah tahu. Tadi okey nak angkat tangan. Okey Rafi. Apa dia Rafi? Manusia. Manusia. Macam jawapan kawan-kawan tadi tu lah. Okey, tak apa. Izara nak jawab? Okey. Bulan. Bagus. Dia dah ada matahari, dia dah ada matahari, dah ada bulan. Bagus. Wanlia. Wanlia. Bintang. Okey, bagus. Nampak tak sel tu dah berhubung dah. Okey, baik. Next. Siapa ni? Saya tak nampak lah. Nur Iman Aryan. Nur Iman. Nak jawab apa Nur Iman? Bumi. Bumi. Bagus. Betul. Nur Fira. Ni abang nak tolong jawabkan ke? Firas? Firas. Okey, Nur Fira. Mana Fira? Okey, baik. Saya bagi peluang kepada Muhammad Naim. 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 Cuba sebut satu contoh ciptaan Allah yang kamu tahu. Yang Allah Ta'ala ciptakan. Naim tak buka mic. Tak ada, Ustazah tak dengar suara Naim. Mountain. Apa? Mountain. Okey, bagus. Mountain. Okey. Lagi? Danish. Muhammad Danish. Nak jawab? Okey, tak ingat ataupun saya dah sebut dah, tapi kawan dah sebut dah. Kita dah nak jawab dah tapi kawan lain dah sebut. Okey, tak apa. Maknanya sekurang-kurangnya dia ada di antara kamu dalam 9-8 orang ni dah boleh menyebut. Maknanya sebenarnya tahu. Contoh ciptaan Allah sebenarnya banyak lagi, planet-planet, cakrawala, bulan bintang, dalam Al-Quran pun ada sebut tentang ciptaan Allah Ta'ala. Banyak sangat ciptaan Allah Ta'ala. Binatang, apa lagi yang Allah Ta'ala ciptakan? Sawah yang terbentang dekat Sungai, laut. Sungai, laut, semua. Hujan, semua Allah Ta'ala ciptakan lah. Kita lupa, malaikat pun Allah Ta'ala ciptakan. Malaikat, jin, syaitan, itu semua Allah Ta'ala ciptakan. Semua makhluk Allah. Okey? Cuma bezanya jin, syaitan ni adakah mereka tunduk kepada Allah? Okey, baik. Okey? Okey, Ustazah rasa untuk hari ini punya tajuk, Ustazah cuma ambil 5 sahaja sifat wajib bagi Allah. Okey, yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi. Ada 5. Untuk minggu ini Ustazah cuma kongsikan kepada kamu ada 5 sahaja sifat wajib bagi Allah. Okey, baik. Untuk seterusnya, alang-alang kita dah buat Google Meet ni, semua dah bersedia dengan buku aktiviti. Kita nak buat latihan. Kenapa Ustazah minta kamu sediakan buku aktiviti? Supaya Ustazah boleh bacakan seperti mana yang dalam kelas. Bila buat latihan, bila buat latihan Ustazah akan bacakan. Sebab kat sini tak semua yang boleh membaca lagi. Ada tak kat sini yang sepanjang PKP dia dah berjaya membaca Jawi dengan baik? Cuba angkat tangan, saya nak tahu. Ada tak yang berjaya membaca Jawi? Maksudnya dia boleh baca. Warnakan jawapan yang betul. Contoh. Okey? Saya pandai. Depan ada Afina. Bagus. Raisha. Saya pun dah pandai juga. Semua. Apa tu? Saif. Alhamdulillah. Okey, baik. Tak apa. Ustazah sebut ni merangkumi, Ustazah bacakan merangkumi semualah sebab ada yang tak boleh baca lagi kan. Okay, jadi Ustazah bacakan. Kita tengok dekat buku aktiviti. Buku aktiviti ni dekat surat 16. Surat 16. Tengok buku surat 16 Afwina. Okay, buku surat 16. Hari tu buku surat 16 dah suruh buat kan minggu lepas. Okay, buku surat 16. Saya bacakan satu-satu. Okay, siapa yang ada buku tu boleh buka ya ke surat 16. Okay, buka surat 16, pelajaran ketiga. Okay, pelajaran yang ketiga. Okay, tajuknya ialah beriman kepada Allah. Seperti mana dalam slide saya tadi lah, beriman kepada Allah. Soalannya disuruh buat apa? Arahan soalan. Dia kata,
warnakan jawapan yang betul. Saya bagi penerangan ya. Saya bagi penerangan, nanti kamu boleh buat sendiri. Okey, baik. Lepas tu tengok. Okay, nombor 1. Nampak ada nombor kan? Nombor 1. Wujud. Wujud. Maknanya apa? Sebelah ni dia minta kamu tengok mana yang sama tulisan dengan perkataan ni. Okay, tengok betul-betul. Okay. Yang ini ke? Yang ini ke? Yang ini. Okay. Nanti boleh buat kat boleh buat nanti selepas waktu tauhid, nanti boleh buat. Saya bagi penerangan dulu. Okey? Nanti kalau selebihnya sebelum pukul 5 ada lagi masa, kamu boleh buat sekarang bersama dengan Ustazah. Okey, baik. Nombor 2. Allah, muka surat 16. Muka surat 16. Okey, muka surat 16. Okey. Lagi sekali. Siapa yang tak clear tu saya sebut ya, lagi sekali. Muka surat 16. Buku aktiviti. Okay, ada yang tak kenal lagi buku aktiviti ke? Warna kuning. Kalau tak hafal kan? Buku aktiviti tauhid warna kuning. Minggu buat kerja latihan kan? Okey, baik. Nombor 2. Warnakan. Nak warna yang mana? Nak warnakan, contoh nombor 2 ni soalan dia. Tidam. So warnakan. Yang ini ke? Yang ini ke? Yang ini. Semua sama, cuma dari segi dia punya baris je. Okay? Warna mana-mana je. Warnakan salah satu yang sama dengan soalan. Okay? Tengok Ustazah punya tangan. Ustazah suruh tengok. Okay? Tengok mana yang sama dengan ni. Tidamun. Yang ini ke? Yang ini ke? Ataupun yang ini. Okey? Okey. Baik, kita sambung muka surat 17. Muka surat 17. Okey, muka surat 17 nombor 3. Okey, nombor 3. Apa tu? Bapok. Cuba tengok baris dia dulu surat 13, muka surat 17. Nombor 3 bapok. Kalau bakok tu mana yang sama dengan yang ini? Dengan soalan. Pilih. Ini ke? Ataupun yang ini? Pilih 3 ni. Pilih satu. Warna satu je tau. Okey. Selesai. Seterusnya, muka surat yang sama, muka surat 17. Kita ada 2 muka surat je. Latihan untuk hari ini ataupun sepanjang minggu ini. Muka surat 16 dan muka surat 17 sahaja. Okay. Yang terakhir tulis ya. Kena bulatkan buku surat ke? Bolehlah bulatkan. Kalau kamu ada bersama dengan Ustazah ni, tulis. Lepas tu macam biasa, Ustazah lupa nak beritahu. Biasa mesti tulis tarikh dengan hari. Tulis hari ni, hari Selasa. Kat sebelah ni tarikh 22 hari bulan 6. Okey? Okay, baik. Ke surat 17 tu Ustazah bacakan ya. Tulis erti. Tuliskan erti dia. Ini ada jawapan dia. Ni jawapan Jawapan yang petak-petak ada 5 ni. Masukkan dekat sini. Masukkan dekat sini. Ustazah bacakan dulu. Bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Okey, bawah. Berdiri Allah dengan sendiri. Allah Ta'ala itu tadi apa? Dia berdiri dengan sendiri. Nak buat sesuatu, nak ciptakan sesuatu, nak mengarahkan sesuatu, dia boleh buat sendiri. Tak ada mengharapkan orang lain untuk nak menciptakan sesuatu. Okey? Yang kecil ni, yang kecil ni. Kekal. Bawah. Sedia. Dan yang terakhir, ada. Okey, baik. Soalan dia, kamu tengok ni kan ada baris-baris ni. Maknanya ini ialah sifat wajib ini ialah sifat wajib dia. Yang bahasa Arab tu, wujud nombor 1. Apa maksud wujud? Apa maksud wujud? Wujud ni apa? Ada. Yang ini ke? Yang ini ke? Yang ini ke? Ini ke ataupun yang ini?
Okey, wujud artinya apa? Tulis kat sini. Ada. Nombor 2, qidamun. Qidamun tu apa? Cari jawapan kat sini. Nombor 3, baqaun. Baqaun ataupun kita panggil baqa. Okey, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dan yang terakhir, qiyamuhu bin nafsi. Okey, qiyamuhu bin nafsi. Qiyamuhu bin nafsi. Okay, nanti Ustazah tahu tak semua pun yang boleh menghafal dalam masa 40 minit yang Ustazah ajar ni. Okay, nanti Ustazah bagi peluang untuk kamu boleh tengok semula. Boleh tengok semula dekat dalam buku teks. Buku teks kan? Buku teks ni. Tapi tak apa, yang penting kita dah belajar. Buku teks ni, okay, kamu boleh tengok dekat muka surat 24 dengan 25. Muka surat, boleh tengok dekat buku teks. Buku teks ada yang ingat lagi tak? Buku teks. Aku tak ingat buku teks. Ni buku teks. Okay. Muka surat, nanti tanya lagi Ustazah, muka surat berapa Ustazah? Naim. Muka surat 24 dengan 25. Okay, 24 dengan 25. Kita boleh tengok jawapan Sebenarnya memanglah kamu memang tak boleh nak menghafal pun. Belum boleh lagi menghafal kan. Sebab 40 minit dia tak sempat untuk menghafal. Kecuali kalau betul-betul dia menghafal. Wujud ada, qidam sedia. Jadi kamu boleh tengok dekat sini. Okay, tengok kat sini. Wujud artinya ada. Qidam artinya sedia. Baqa artinya kekal. Allah Ta'ala itu kekal sampai bila-bila. Takkan binasa. Okey. Nombor 4, mukhalafatul lil hawadis. Nombor 5, qiyamuhu bi nafsi. Okey. Cuma nak bagi tahu nanti kalau kamu ragu-ragu dengan jawapan dekat buku aktiviti tadi, surat 17. Okay, dekat surat 17 ni boleh tengok jawapan. Ustazah boleh tengok jawapan ke? Alah boleh lah, sebab buku teks kamu ada kat kamu kan? Bukan dengan Ustazah. Okey, baik, tengok dekat buku surat 4 dengan buku surat 17. Yes, betul. Tepat sekali. Rizqullah. Surat 16 dengan 17 sahaja. Tadi Afrina disebutkan. Dekat Afrina. Afrina kata apa? Ustazah, bulatkan ke muka surat 16 dengan 17? Ya. Untuk lagi senang, bulatkan sahaja. Sebab nanti kalau mak ataupun ayah tanya, hari ni latihan muka surat berapa? Entah, tak tahu. Ustazah tak cakap pun. Jadi bulatkan terus siap. Bulatkan terus siap muka surat 16 dengan 17. Lepas tu macam biasanya Saif, Rizqifah, apa lagi? Banyak nama kat sini. Rakib, Aryan, Nuha. Cikgu, saya dah siap. Okey, bagus. Okey. Tulis tarikh. Saya Pastikan dah tulis tarikh siap. senang. Allah tunggu tarikh. Tulis tarikh dengan hari. Tulis tarikh hari ni. Hari ni berapa hari bulan? Macam sebut tadi. Hari ni 22 hari bulan 6. Di sini. Tarikh hari ni hari ni hari Selasa. Tarikhnya 22 hari bulan 6. Okey. Ada yang tertinggal ke? Ustazah, saya tertinggal ni Ustazah. Ada yang tertinggal ke? Maksudnya boleh buat selepas ini kalau tak sempat. Okey? Boleh buat lepas ni kalau tak sempat. Okey. Okey, ada pertanyaan? Ustazah dah siap. Dah siap? Siapa? Tu, Saif Semua dah siap? 16 dengan 17. Okey, alhamdulillah. Okey, baik, tak apa nanti Ustazah saya tak siap lagi. Tapi saya faham Ustazah suruh buat apa. Okey, nanti buat, lepas ni boleh buat. Okey, bukannya nak suruh sekarang juga. Siap? Okey? Siapa tu? Ustazah. Ya. Ustazah. Saya sikit lagi dah nak siap muka surat. Aryan. Okey, Aryan, hari ni kita buat muka surat apa Aryan? Muka surat 16 dengan 17. Okey, bagus. Faham tak? Kat ni arahan soalan. Okey, baik. Ya, Naim. Kenapa? Mana buku? Saya pula mana buku?
Kejap, yang lain tutup mic kejap. Nak ingat tadi Ustazah tu tak dengar. Saya Apa pun dia nak mana eat? buku. Mana lupa mana buku? Nanti kena tanya mama. Mama ke ibu? Oh, dia Sebelum cuti kerja hari tu, lah. sebelum cuti hari tu, Ustazah dah serahkan semua buku dekat kamu dah. Ustazah tak simpan dah buku kamu Okey. Nanti kena tanya sebab kita dah PDPR dah dekat sebulan dah. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita berhenti? Tak ada. Okey, boleh buka mic. Ustazah nak tanya. Nak tanya sebelum kamu keluar ni sebab kita belajar seminggu sekali je. Okey, baik. Afina. Tak tengok buku pun tak apa. Afina, sebutkan satu sifat wajib. Tadi kita belajar 5 kan? Ada 5 tadi. Allah wujud qidam baqa. Sebutkan satu sifat wajib, Afina. Sifat wajib bagi Allah. Boleh lah dulu. Sebut Mana? Afina. Tuk ni pula dekat kamera pula dah. Okey, Saif Irsyad. Sebutkan satu sifat wajib bagi Allah. Allah Wujud. Allah tu bermula dengan Allah. Allah itu sifatnya. Okey, baik. Siapa tu dah siap tu? Muhammad Rafik. wujud. Okey, wujud. Okey, siapa lagi? Nur Hana Safia. Cuba Hana Safia sebutkan semula. Sebutkan satu sifat wajib bagi Allah. Dah siap sudah. Siap, alhamdulillah. Aryan, okey. Hana Safia? Cuba sebut satu sifat wajib. Siapa nak jawab? Ustazah, saya nak sebutlah sifat wajib yang saya ingat yang kita belajar hari ni. Apa? Putera. Putera. Puteri Ustazah. Ya, Putera ni guna nama Evan Abang Putera. Okey. Okey, Afina silakan. Tidak, bagus. Siapa yang menyanyi tu? Okey, lagi? Siapa lagi nak jawab? Muhammad Raqib. Raqib nak jawab? Sifat wajib bagi Allah yang kita belajar tadi ada 5 nak sebut. Tak ingat langsung. Tak ingat. Allahu Akbar. Jadi ingat nanti ulang. Ustazah akan bagi rakaman video ni dekat kamu nanti Okey, Raisya Yasmin. Okey, nak sebut salah satu sifat wajib bagi Allah. Okey, apa dia? Idam. Okey, macam yang Mina sebut tadi. Siapa jawab tu? Nur Aini. Nur Aini kan bukan nama kamu kan? Ke nama siapa ni? Usmah. Okey, baik. Lagi? Ada siapa lagi nak jawab sebelum kita habis ni? Tak ada. Rakib dah lama dah giling-giling kepala dah. Tak nak jawab dah. Tak jawab dah. Okey. Baik. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap mana latihan-latihan yang belum siap lagi nanti boleh siap lah Kalau ada masalah apa-apa bagi tahu dekat Mak Ayah, suruh bagi tahu Ustazah. Suruh tanya Ustazah. Okey? Okey semua? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, bye bye.